bin Abdul Rahman untuk dengar tazkirah beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Adakah mereka tidak melakukan tadabbur kepada Al-Quran atau hati mereka terkunci? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-qail khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan menyebarkannya kepada yang lain. Wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Terima kasih kepada saudara Helmi, pengurusi majlis. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan dari Takaful Ikhlas yang dipilih oleh Allah untuk hadir ke kuliah zuhur pada petang ini. Alhamdulillah, saya diamanahkan untuk mengupas topik Ramadan sebagai madrasah strategi mencapai sasaran. Ramadan sebagai satu bentuk madrasah untuk merencana strategi bagi mencapai sasaran. Bunyi tajuk tu dah macam bunyi tajuk program team building. Tetapi kita sedang berada dalam bulan yang Al-Quran diturunkan. Jadi apa yang bakal saya perkatakan adalah bagaimana Ramadan Al-Mubarak ini boleh membantu untuk mengukuhkan organisasi sekiranya kita membelik bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut di dalam ayat 183 hingga 186 surah Al-Baqarah. Saya ulang ya. Sekiranya tuan-puan membelik ayat 183 hingga 186, anda akan mendapati bagaimana indahnya Allah menyusun ayat-ayat tersebut sehingga kita memahami Ramadan bukan hanya sekadar bulan berpuasa. Baiklah, saya akan berkongsi dengan saudara-saudari semua 5 perkara yang menarik diajar oleh Ramadan Al-Mubarak. Sekiranya 5 perkara ini diaplikasikan kepada pengurusan Takaful Ikhlas, maka mudah-mudahan dia membantu anda untuk sampai kepada sasaran anda, untuk sampai kepada vision anda. Baiklah, perkara pertama sekali, Ramadan membetulkan mindset. Ini perkara pertama untuk berjaya dalam kerja sepasukan, iaitulah pentingnya pengurusan mindset. Kerana kalau anda perhatikan ayat 183, Allah memulakan perintah, Allah memulakan memberi arahan dengan menyebut terlebih dahulu, kamu tu orang beriman. Bila Allah mengingatkan kamu tu orang beriman, baru datang arahan dan perintah. Maka soalannya, mengapa sebelum dikemukakan arahan dan perintah perlu diperingatkan terlebih dahulu kamu tu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kena ada ya ayyuhalladzina amanu? Tak bolehkah terus kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumus-siyam? Sebagaimana ayat 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, kutiba alaikumul qisas. Tetapi dalam hal puasa adanya ya ayyuhalladzina amanu. Kamu tu orang yang telah ada iman. Adakah kamu lupa? Kamu telah dianugerahkan Allah nikmat yang tidak semua orang dianugerahkan. Iaitulah nikmat yang paling besar, namanya nikmat iman. Jadi bila kamu sudah ada iman, maka sekarang aku perintahkan dengan satu perintah
namanya siam. Jadi apa yang saya mahu anda fikirkan sejenak, mengapa perintah puasa diberikan Allah selepas Allah mengingatkan kamu tu orang beriman? Ini yang saya sebutkan tadi, pengurusan mindset. Seseorang boleh berpuasa. Kenapa kamu puasa? Kerana Ramadan. Macam mana Ramadan? Jadi ada orang puasa kerana Ramadan, tapi berapa ramai berpuasa kerana mahu mengukuhkan iman? Ini adalah soal mindset. Ya, mindset ni bahasa Kelantan lah, bahasa Melayu dia niat lah. Kita kata begitulah, kita kata begitu niat. Betul molek niat demo tu. Demo puasa buat apa? Ada orang puasa kerana tiada pilihan. Nanti diburu kalau tidak puasa, kalau makan terang-terangan. Jadi, betulkan cara kamu melihat Ramadan Al-Mubarak. Betulkan cara kamu melihat puasa itu sendiri. Kamu puasa, ya ayyuhalladzina amanu, iaitulah untuk menunjukkan yang kamu tu ada iman. Kamu nak tunjukkan pada siapa? Kamu nak tunjukkan pada Allah, bukan pada manusia. Kerana ada orang tidak berpuasa, tapi tidak diketahui dia tidak berpuasa. Maka kita berpuasa nak tunjuk pada siapa? Pada Allah. Jadi, bila Allah mulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu, iaitulah satu bentuk seruan. Wahai orang-orang yang telah ada iman, jika kamu benar-benar beriman, buktikan kamu beriman. Iaitulah kamu bersedia untuk meninggalkan rutin harian kamu kerana Allah. Kamu bersedia untuk meninggalkan makanan dan minuman, tidak menyentuhnya selama 13-14 jam kerana Allah. Jadi betulkan mindset. Jangan puasa kerana Ramadan, apakan daya kita kena puasa. Jangan puasa kerana macam anak-anak kita. Anak saya 7 tahun, kenapa puasa? Kita sedaya upaya jangan dia puasa kerana mak ayah suruh, follow je lah. Dia bukan satu cara beragama yang sehat kalau begitu. Kita kena kata pada anak kita puasa, sebab masa ni kita diuji Allah. Bila anak tanya, "Bapa kena puasa mak weh? Umur baru 7 tahun." Jadi masa inilah kita kena cuba sedaya upaya positifkan minda anak. Dalam bahasa anak 7 tahun, macam mana nak terangkan? Einstein pernah berkata, kawan saya, Einstein, kalau kamu tidak boleh menerangkan kepada kanak-kanak 6 tahun apa yang kamu fahami, kalau kamu tak boleh terangkan sesuatu pada kanak-kanak 6 tahun apa yang kamu belajar, you cannot explain kepada diorang, actually you didn't understand anything. Kalau kamu tak boleh menerangkan pada budak 6 tahun apa yang kamu belajar, macam tuan-tuan belajar sesuatu pada hari ini dan balik nanti nak terangkan pada anak 6 tahun, anda tak boleh nak terangkan. Dan kalau anda terangkan terlalu ilmiah, jadinya dah budak tu lagi, maknanya kita belum memahami apa-apa. We cannot simplify the idea. Jadi budak 6 tahun tanya bapa kena puasa, kita nak kena jawab apa? Antara yang saya cuba didik anak lah, ya. Kita puasa sebab kita nak rasa perasaan orang-orang yang Fatihah nampak bawah jambatan Pandan Indah tu. Duduk tak ada rumah, beratapkan matahari, duduk bawah jambatan, bukan ada makanan pun. Fatihah nampak tak makcik-makcik yang jual keripik dekat Petronas tu? Yang tu jual tu sebab tak ada duit tu. Atau mungkin nak beri makanan pada anak-anak cucu-cucu kat rumah. Jadi kita cuba positifkan minda anak. Kenapa puasa? Sekurang-kurangnya nak rasa apa yang orang-orang miskin rasa. Kita cakap mudah tapi tak rasa. Jadi untuk budak-budak 6 tahun, budak-budak 7 tahun dia boleh faham benda tu. Jadi tuan-tuan sekalian, sebagai contoh mudah ya apa yang dikatakan mindset ini, tuan-tuan datang kuliah Zuhur kerana apa? Saya yakin dah percaya tuan-tuan datang kerana tuan-tuan mahu belajar sesuatu yang baru tentang Ramadan Al-Mubarak. Tetapi insya-Allah tak ada yang datang kerana diarahkan oleh majikan. Ke ada yang datang kerana diarahkan, saya menurut perintah? Tak ada insya-Allah. Tapi kalau kita buat program, seringkali
akan ada wajah-wajah yang jasadnya di dalam program, hatinya belum tentu. Ya, air muka saja sudah tahu yang dia seperti banduan yang perlu hadir untuk menjalani hukuman. Kalau tidak hadir, nanti tak boleh keluar daripada penjara. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu, mengajar organisasi sebelum arahan dikeluarkan, betulkan mindset staff tu. Biar mereka positif dengan arahan tersebut. Seperti permaisuri semut berkata kepada semut-semut dalam surah Semut, surah yang ke-27. Wahai semut-semut sekalian, ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junud wa hum la yash'urun. Wahai semut-semut sekalian, masuk ke dalam lubang-lubang kamu semua. Permaisuri semut adalah CEO yang baik. Dia bukan sekadar bagi arahan, dia cuba menimbulkan rasional. Kamu kena masuk dalam lubang tu sebab sebab tu yang penting. Sebab nanti tentera Sulaiman akan pijak-pijak kamu. Dan kamu jangan salahkan mereka sebab mereka tak sedar kamu. Kamu kecil sangat. Jadi, pertama sekali, pengurusan mindset. Bagaimana Ramadan, cara Allah fardukan puasa adalah dengan memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Supaya kamu puasa, kamu kaitkan dengan iman. Tuan-tuan, bangun 10 malam terakhir nanti. Sebab apa? Tuan-tuan bangun 10 malam terakhir. InsyaAllah pukul 4 awal sikit. Daripada pukul 5 hanya bangun sahur je. Tetapi kerana 10 malam terakhir, anda bangun pukul 4 pagi, anda nak qiyam. Soalan saya, kenapa anda bangun? Adakah pada malam itu anda melihat malaikat Jibril datang dalam rupa para lelaki yang tampan sebagaimana Maria menyaksikannya? Adakah anda lihat langit pada malam itu cahayanya terang benderang luar biasa? Adakah malam itu anda melihat pokok-pokok sujud pada anda? Pokok tumbang ada. Tapi kenapa bangun juga? Sedangkan tak ada sebarang tanda malaikat turun beramai-ramai malam tu. Anda tak nampak secara zahir. Anda tak nampak langit cerah terang benderang. Langit seperti biasa sahaja. Tetapi kenapa anda bangun? Man qama ramadhana imanan. Kerana anda beriman walaupun anda tak nampak. Itulah ujiannya. Sebab tu suratul Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Benda tak nampak tapi anda tak ragu. Tanazzalul malaika. Malaikat turun malam ni insya-Allah. Jadi menariknya Allah Taala sebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Soalan saya seterusnya kepada Takaful Ikhlas. Kenapa Allah kena sebut sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa? Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Wahai orang-orang beriman, kamu kena puasa sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa. Mesti ada sebab Allah kata sebagaimana orang-orang terdahulu. Apakah sebabnya? Wahai orang-orang beriman yang aku sayang, kamu kena berpuasa, meninggalkan makanan dan minuman di siang hari sebagai pembuktian kepada iman kamu. Dan puasa ini orang-orang terdahulu pun sudah melakukannya. Nampak tak cara saya? Saya macam tak pandang sangat orang-orang terdahulu tu. Kalau anda baca suratul Baqarah sebelum ayat 183, anda akan faham kenapa kelihatan memek muka saya seperti agak tidak memandang orang-orang terdahulu. Okey, kerana tuan-tuan, perintah puasa ni datang selepas Allah bongkar cerita Bani Israel. Mereka diturunkan Taurat dan mereka difardukan puasa. Sebagaimana Musa AS berpuasa. Tetapi mengapa Allah kena sebut orang-orang terdahulu pun berpuasa, maka kamu pun perlu berpuasa? Kerana Allah mahu kamu berpuasa dengan pencapaian yang tak mampu dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Allah nak kamu puasa yang tak sama dengan orang-orang terdahulu cara mereka berpuasa. Sebab itu anda akan mendapati ayat 183 Allah cerita pasal puasa, dan ayat 177
cerita pasal peralihan arah kiblat yang ada kaitan dengan permulaan juzuk 2, peralihan arah kiblat. Tahukah anda kenapa kiblat perlu dialihkan? Rasulullah diperintahkan untuk menghadap Masjidil Haram, bukan lagi ke Baitul Maqdis. Kerana ini untuk membina identiti baru kepada umat Islam yang berada di Madinah. Kerana Allah seolah-olah kecewa dengan Bani Israel dahulu. Sebagaimana Allah Ta'ala murka, al-maghdubi alaihim, kepada Yahudi di Madinah bila Nabi sampai, mereka kafir. Sedangkan Yahudi dan Bani Israel ini, Bani Israel memang duduknya di Baitul Maqdis, Yahudi menghadap dalam solat mereka ke Baitul Maqdis. Tetapi kamu sekarang, solat kamu jangan menghadap Baitul Maqdis. Kerana aku tak mahu kamu ada perangai seperti Yahudi. Aku tak mahu kamu ada perangai seperti Bani Israel. Bacalah juzuk 1, tuan-tuan akan faham. Karenah Bani Israel kepada Nabi Musa. Perintah Allah kepada mereka, mereka permainkan. Nama Baqarah saja anda sudah faham macam mana mereka permainkan perintah Nabi mereka. Jadi mereka tak serius dalam perkara-perkara yang diperintahkan Nabi mereka Musa, termasuk puasa. Jadi kita bila puasa, kama kutiba alal ladina min qablikum, orang-orang terdahulu pun berpuasa, okey. Tetapi kamu kena ada beza, wahai umat Muhammad yang menghadap Kaabah. Kamu kena ada beza. Betul, aku tukar arah kiblat supaya kamu ada identiti baru dan kamu tidak terikut-ikut rentak mereka. Jadi ini satu lagi bentuk anjakan paradigma. Oh, kita kena puasa. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena kita kena tunjuk model orang berpuasa yang berbeza daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang terdahulu yang berpuasa. Kerana bila kita berpuasa, la'allakum tattaqun, kita dapat apa yang Allah minta. Kita dapat, iaitulah takwa. Jadi kita kan, bila majikan beri arahan, berikan perintah, kadang kita tidak bersemangat. Kenapa ya? Sebab kita tak tahu apa yang arahan ini boleh menyebabkan takaful ikhlas berbeza daripada organisasi takaful yang lain. Sejauh mana arahan itu boleh menyebabkan kita dilihat unik dan berbeza. Jadi seorang majikan ketika memberikan arahan, dia perlu menunjukkan apa kaitan arahan tersebut dengan vision untuk menjadikan takaful ini berbeza daripada yang lain-lain. Kan? Ataupun arahan kepada seseorang staf, macam mana nak bagi dia bersemangat. Antara caranya dengan berkata, orang-orang sebelum kamu tidak mampu melakukannya. Kalau kamu mampu melakukannya, kamu luar biasa. Jadi pendekatan kama kutiba alal ladina min qablikum ini sangat menarik, tuan-tuan. Dari sudut tafsir, dari sudut ilmu tafsir, kama kutiba alal ladina min qablikum ini merujuk kepada nabi-nabi yang berpuasa dengan mendapat takwa, dan juga merujuk kepada Bani Israel yang berpuasa tetapi mereka tidak mencapai objektif takwa. Mereka adalah orang-orang terdahulu. Itu ilmu tafsir. Tetapi tadabbur, satu perkataan yang anda akan dengar juga daripada Quran. Tadabbur ni, ayat tu tuju pada anda. Ya, anda tahu tu cerita Bani Israel, tapi ayat tu tuju pada anda. Maknanya, Allah nak aku puasa supaya aku menjadi model pekerja yang berbeza daripada orang-orang sebelum aku. Jadi ini satu bentuk menanam mindset yang positif. Itu yang pertama ya. Kita belajar daripada ayat 183. Yang kedua, bagaimana Ramadan mendidik organisasi merencana strategi mencapai sasaran. Betul kan tu tajuk saya? Ke salah tajuk? Betul ni? Yang kedua, Ramadan mendidik kejelasan wawasan. Okey, tadi kita dah positif minda kita diberikan arahan untuk berpuasa. Tetapi kerja yang diarahkan itu jelas ke tidak? Dia punya kayu ukur pencapaian. Sejauh mana ketua mampu untuk memperjelas dengan sejelas-jelasnya wawasan yang mahu dicapai
di sebalik arahan tersebut. Allah Azza wa Jalla selepas dia memberikan perintah untuk berpuasa, Allah menjelaskan wawasan pada ayat 185. Saudara-saudara akan berpuasa dalam bulan Ramadan. Tetapi apa wawasan yang Allah mahukan kepada umat ini bila berpuasa? Allah mahu bila anda berpuasa, anda capai satu wawasan, namanya Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Unzila fihi al-Quran. Puasa bukan wawasan. Puasa adalah ibadat. Wawasan dia apa? Wawasan dia supaya kamu lebih mendekati Quran. Itu kayuku pencapaian Ramadan yang sebenar. Kita tak boleh tanya sebarangan orang apa objektif program ni. Kita kena tanya penganjur. Jadi penganjur Ramadan bukan Rasulullah, bukan para sahabat ridwanullah alaihim, tetapi Allah Azza wa Jal. Maka Allah memperjelas Ramadan yang kamu puasa tu matlamatnya apa? Dengan kamu ikat perut dan aku ikat syaitan. Dengan kamu ikat perut, kamu ikat syahwat dan aku ikat syaitan. Harap-harapnya bila kamu berlapar, syahwat dimatikan, syaitan tak boleh bergerak menerusi saluran darah, kendur syahwat kamu. Dan bila kamu mula meninggalkan rutin harian lunch hour, kamu tidak fikir pasal makan dan minum, maka kamu boleh fokus. Aku nak kau fokus pada apa? Aku nak kamu fokus pada Quran. Tuan-tuan, Ramadan dalam Quran tidak disebut kecuali sekali. 12 bulan dalam Islam, hanya Ramadan sahaja Allah sebut nama. Lagi 11 adik-beradik dia Allah tak sebut nama. 12 adik-beradik Yusuf, Allah sebut nama Yusuf saja dalam surah Yusuf. Ramadan hanya Allah saja sebut nama dia. Mulianya Ramadan, dan Allah sebut sekali je dalam ayat 185. Dan bila Allah memperkenalkan Ramadan, hanya satu peluang itu saja Allah memperkenalkan Ramadan dalam Quran. Maka Allah menjelaskan, Ramadan bukan bulan kamu hanya berpada dengan kayuku berpuasa. Ini Ramadan yang sudah kali ke-36 bagi saya. Ini Ramadan yang sudah kali ke-45 bagi anda. Ada orang Ramadan yang sudah ke-92 bagi dia, kan? Tetapi takkanlah kayuku masih lagi kayuku kanak-kanak 7 tahun anak saya. Iaitulah Fatihah, kalau berjaya berlapar berdahaga 12 jam, 13 jam, nanti kita raya sama-sama. Dan anak saya tengah berlatih, alhamdulillah hari kelima puasa penuh. Tapi takkan itu kayuku kita. Beraya kena puasa penuh. Puasa bukan objektifnya beraya. Dan untuk boleh beraya bukan objektifnya berlapar berdahaga. Kalau itu kayuku kita, kita terlalu 7 tahun bagi Ramadan yang sudah kali ke-36 ini. Kita masih kanak-kanak. Jadi Allah Ta'ala beri kayuku. Wawasan tu kena ada kayuku, namanya KPI, kan? Kayuku dia, aku nak wawasan dia adalah Ramadan bulan menghargai Quran. Lagu mana cara tarawih? Sebab tu ada imam baca 30 juzuk, kerana seluruh 114 surah boleh dilalui pada malam tersebut. Sebab Allah kata unzila fihi al-Quran, bulan di mana kamu dapat menghargai keseluruhan Al-Quran yang unzila. Unzila ni yang turun sekaligus ke Lauh Mahfuz, yang turun sekaligus ke langit dunia. So Quran, di entire Quran 114 tu boleh dihargai pada malam-malam Ramadan. Itu objektifnya. Itu objektifnya. Tiba-tiba kita tak tahu kayuku tu. Lalu adakah peserta program yang tak mengikut KPI boleh dapat sijil? Tak boleh. Mesti yang hanya menurut kriteria. Jadi kita kena tanya balik, kayuku Ramadan ini apa? Sebab tu Allah Ta'ala kata, kalau kamu sakit ke, kamu musafir ke, kamu boleh berbuka. Kenapa? Sebab kalau kamu berbuka sekalipun, kamu tidak puasa, wanita-wanita, kamu tidak puasa, tapi objektif tu masih boleh dicapai ke tidak? Walaupun kaedah sudah tidak boleh dilakukan. 17 Ramadan, para sahabat perang Badar. Dalam hadis Sahih Bukhari, para sahabat dibenarkan berbuka dengan setamar. Setamar pula dah, sebiji tamar atau seteguk air. Jadi anda nak kata para sahabat buka puasa lalu mereka, apa buka puasa ni, tak molek perangai lagu ni. Mereka telah capai matlamat. Allah melihat mereka bertakwa.
Allah mengiktiraf kualiti tentera para sahabat Badar, ahli Badar, walaupun baru 16 hari berpuasa. Baca suratul Anfal. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Mereka ni walaupun baru 16 hari berpuasa, mereka faham objektif Ramadan. Iaitulah bila kita puasa, kita akan lebih banyak menghabiskan masa membaca Quran. Dan ciri orang-orang yang telah mencapai matlamat adalah bila dibacakan ayat Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Bila disebut nama Allah, mereka rasa ada getaran, mereka rasa gerun. Maka sebab itu, bila kamu sudah sampai kepada satu tahap di sisi Allah, maka kaedah boleh kompromi, ganti pada hari yang lain. Fa'iddatun min ayamin ukhar. Jadi ahli Badar, mereka difardukan puasa pada tahun 2 Hijrah buat kali pertama, dan pada 2 Hijrah yang sama mereka perlu bertempur dengan pasukan Quraisy. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala menyebut wawasan, kita kena capai 20-20 ke N50 ke tak kisahlah. Yang penting wawasan Ramadan adalah kamu lebih menghargai Quran. Sebab tu di hujung ayat 185 Allah Ta'ala kata la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Bersyukur atas nikmat apa? Ini soalan penting. Ramadan datang dengan harapan kamu bersyukur. Bersyukur atas nikmat apa, tuan-tuan? Berdasarkan konteks ayat, bersyukur atas nikmat Al-Quran diturunkan. Okey, depan anda ini ada kertas. Kalau kita beri pada kanak-kanak 4 tahun, apa dia buat agaknya? Saya beri kertas ni pada anak saya 4 tahun, dia lah ingus. Tapi kalau saya beri pada anda, apa jadi? Anda ambil, tidak pulangkan lagi. Kerana ia terlalu bernilai. Lalu bila saya beri pada anda ucap terima kasih, syukran jazilan, tashkurun, anda bersyukur. Jadi bersyukur di atas nikmat Al-Quran, tak semua orang boleh bersyukur. Tak semua orang boleh beri harga yang mahal, RM100. Ramai yang kanak-kanak bila melihat Quran. Jadi nikmat Al-Quran tak semua orang memandangnya sebagai dengan pandangan yang sangat berharga, menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga. Bagaimana Quran menyelamatkan diri saya, bagaimana Quran menyelamatkan keluarga saya, bagaimana Al-Quran menyelamatkan Takaful Ikhlas, macam mana Al-Quran menyelamatkan negeri Selangor, macam mana Al-Quran menyelamatkan Malaysia, bagaimana Al-Quran menyelamatkan dunia. Tak semua orang pandang Al-Quran sebagai penyelamat. Kebanyakan pandang Quran sebagai tabarruk. Baca dapat berkat, baca dapat berkat, baca dapat pahala, and that's all. Sedangkan Quran turun, Allah sebut 3 tujuan. Ayat yang sama Allah detailkan wawasan. Ayat yang sama Allah detail kawasan. Okey, Quran turun, unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lihat bagaimana Allah memperincikan kayu ukur orang menghargai Quran. Tiba-tiba kita beri arahan pada staf tanpa menyebut wawasan di sebalik arahan dan tanpa memperjelas kayu ukur pencapaian. Jadi kita kena belajar daripada cara Allah memerintahkan puasa kepada para sahabat. Jadi Allah Ta'ala kata ada 3 kayu ukur kamu menghargai Quran. Pertama, bila kamu baca Quran, walaupun ayat tu cerita pasal Abu Lahab, tapi kamu dapat petunjuk daripada ayat itu. Berapa ramai baca surah Al-Masad, apa yang berlaku adalah dia hanya tahu Abu Lahab ni jahat. Tuan-tuan, kalau nak tahu Abu Lahab ni jahat, tak baca Quran pun tak apa, baca sirah cukup. Tapi mesti ada sebab Abu Lahab yang jahat tiba-tiba mendapat tempat dalam Quran yang mukjizatnya kekal sampai hari kiamat. Mesti ada sebab Allah memilih ceritanya untuk digazetkan sampai hari kiamat. Betapa banyak, betapa ramai otai-otai Quraisy, betapa ramai gangster-gangster Quraisy yang tidak mendapat tempat dalam Quran. Apa maksud mendapat tempat dalam Quran? Namamu akan kekal sampai hari kiamat. Ceritamu akan kekal sampai hari kiamat. Walaupun kamu sudah mati, walaupun hari ini kita akan mati nanti, tetapi akan ada orang lagi sampai hari kiamat, tetapi cerita itu akan kekal. Jadi apa makna cerita Abu Lahab kekal sampai hari kiamat? Artinya orang perangai Abu Lahab akan ada sampai hari kiamat. Jadi bila kita baca suratul Masad, sepatutnya bukan sekadar kita marah pada Abu Lahab, kerana dia dah mati. Dia dah mati kena laknat di sisi Allah.
Dia dah mati dengan isterinya kena laknat. Sebab mereka memang melakukan jenayah besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari pertama Nabi berdakwah lagi. Tapi Quran, bila dia jadi ayat Quran, maknanya ayat tu tadabbur, tuju pada anda. Allah nak beri petunjuk pada anda. Nak ke syurga, jangan ada perangai Abu Lahab. Itu maknanya hudan. Itu maknanya hudan. Saya suka perumpamakan hudan ni seperti waste. Tuan-tuan type apa? Tuan-tuan type syurga. And then, keluarlah direction ke situ, betul? Direction itu dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Arab, namanya hudan. Tunjukkan kami arah ke takaful ikhlas. Tunjukkan kami cara ke syurga. Kami berasal daripada sana. Ayahanda bonda kami diciptakan di sana. Bahkan hidup di sana. Kami nak kembali ke sana. Rasulullah dalam Mi'raj telah melihat syurga di atas sana. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. So bila Nabi sampai ke sana, maknanya nak bagi tahu umat Muhammad boleh sampai ke sana. Tapi lagu mana nak sampai sana? We need direction. Maka direction kata, Suratul Masad kata, jangan ada perangai Abu Lahab dalam diri kamu. Apa perangai Abu Lahab? Baca sampai habis surah tu. Ayat 2 beritahu, hartanya dan anak-anaknya yang ramai tidak membantunya di alam barzakh. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. So cerita tu, cerita Abu Lahab. Tapi bila jadi ayat Quran, dia tuju pada kita. Dia tuju pada kita. Maknanya, kalau aku jenis bangga duit banyak, kalau aku jenis bangga anak ramai, dan tak buat apa-apa kecuali membanyakkan pendapatan dan meramaikan anak, dan itu saja tujuan hidup, kita dalam bahaya. Kita tak sampai ke sana. Kita akan follow Abu Lahab, na'udzubillah. Kita baca isteri Abu Lahab punya cerita. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Isterinya pembawa kayu api. Hammalatal hatab juga bermakna suka menimbulkan api permusuhan. Seluruh kabilah-kabilah akan didesak untuk membenci Banu Hashim. Baca sirah. Tak payah tengok suratul Masad kalau nak faham peranan Ummu Jamil. Tapi bila cerita Ummu Jamil jadi ayat Quran, maknanya apa? Saya ulang balik. Cerita Ummu Jamil bila jadi ayat Quran, maknanya akan ada wanita maupun lelaki yang seperti Ummu Jamil. Betul Allah tak sebut nama Ummu Jamil? Allah tak sebut nama Ummu Jamil. Dan Allah jarang sebut nama dalam Quran. Saudara-saudara Yusuf Allah tak sebut nama. Zulaikha namanya tak ada dalam Quran. Kenapa ya? Kerana orang yang suka goda lelaki tampan bukan hanya Zulaikha. Seseorang yang mudah cemburu bukan hanya saudara-saudara Yusuf. Pemerintah yang adil bukan hanya Zulkarnain. Zulkarnain bukan nama, Zulkarnain gelaran. Pemilik dua tanduk, pemilik dua empire. Tetapi kenapa Allah tak sebut namanya? Kerana pemimpin yang adil bukan hanya cerita daripada masa lampau. Pemimpin yang adil adalah cerita yang akan terus berlaku sampai hari kiamat. Boleh faham Jadi ini namanya petunjuk. Quran beri petunjuk, tak ada satu ayat pun sia-sia walaupun ayat tu bercerita pasal sejarah. Quran bukan buku sejarah. Quran nak beritahu kamu boleh jadi ada penyakit orang-orang terdahulu. Tashabahat qulubuhum. Kadzalika tashabahat qulubuhum. Hatinya sama walaupun watak berbeza. Okey, kita ada 15 minit lagi Jadi saya tak boleh nak detailkan hudan, bayinat, furqan. Tetapi kalau tuan-tuan memahami tafsir, tuan-tuan akan nampak macam mana Allah perjelaskan wawasan dan kayuku. So di situ kita belajar. Yang pertama mindset, yang kedua adalah vision. Kena bagi clear vision tu Bak kata Bill Gates lah, seorang lagi kawan saya. If you have a clear vision, you will have no time to take breakfast. Bila anda gairah untuk sampai kepada wawasan, tidak mengambil sarapan pagi pun anda tak sedar. Betul, orang yang produktif pagi-pagi lagi dia sudah bangun, dia tidak buang masa bersembang sambil makan nasi lemak, roti canai. Dia akan bergegas untuk bekerja. Hidupnya, kehebatannya adalah pada pagi hari kerana waktu itu diberkati. Allah mengiktiraf sikap Nabi di medan peperangan Uhud, surah Ali Imran. Wa iz ghadawta min ahlika. Pagi-pagi hari lagi ketua negara Madinah Rasulullah keluar mengatur barisan para sahabat di dalam peperangan Uhud. Allah mengiktiraf Nabi
Iaitulah seorang ketua negara, seorang rasul, seorang manusia yang sentiasa pagi-pagi sudah produktif. Ya, sebab itu kita ada Ramadan. Kerana Ramadan mahu jadikan anda produktif di awal pagi. Sahur pukul 5 adalah ciri seorang produktif. Bukan sahur, maksud saya bangun awal adalah ciri orang produktif. Tidur awal adalah ciri orang produktif. Allah penatkan anda dengan tarawih supaya cepat tidur. Jangan jangan nak tengok, tak salah MU kalah pada Chelsea, tapi atur masa elok lah. Liverpool lawan Real Madrid, atur masa elok. Tapi hukum asalnya, aku nak tidur awal pukul 10 tu, kalau boleh selesai tarawih pukul 10.30 balik tidur. Bobol lah tidur pukul 12. Main Angry Bird pula tu, standard kita main Angry Bird. Tidur awal. Tidur lambat ni bukan ciri umat Muhammad. Tidur awal, bangun awal, pergi kerja awal, sembahyang subuh jangan tidur. Dan memang tak elok pun lepas makan tidur. Okey, ini yang kedua. Yang ketiga, Syahrul Ramadan. Syahru, ayat 185 mengajar disiplin. Ini faktor ketiga selepas mindset dan vision. Kejayaan organisasi sangat memerlukan disiplin staff. Iaitulah dia ada karakter yang kuat untuk tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menghalang organisasi daripada mencapai wawasan, atau dia ada karakter yang kuat yang boleh menyebabkan organisasi boleh sampai dengan pantas kepada wawasan. Okey, bila cakap pasal karakter ni tuan-tuan, psikologis kata manusia memerlukan 21 hari repetition, the same action to form habit. Saya ulang Manusia, kata psikologis, memerlukan paling kurang 21 hari mengulang tikrar perbuatan yang sama. Insya-Allah hari 22 dia dah jadi habit. Okey, anda memandu balik ke rumah perlu gunakan Waze? Tak perlu kan? Kecuali balik jam lah. Kenapa tak guna Waze? Orang pertama kali kena guna Waze untuk datang ke Takaful Ikhlas. Tetapi orang seperti anda sudah tidak perlukan Waze sebab sudah automatik dalam fikiran anda, pemanduan anda, tangan anda semua memang dah ada gear auto. Betul tak? Dah ada gear auto. Ada orang pukul 4.30 badan dia dah tak sedap duduk dah dekat office. Sebab dia tak boleh, dia memang kena balik. Sebab pukul 5 dia memang kena raib daripada office. Asal pukul 5 dia hilang, asal dia dalam pukul 5. Sebab dia dah macam tu. Dia memang dah macam tu. Jepun lah, kalau nak belajar dari Jepun boleh lah. Mereka ni dah jadi automatik dah. Asal nak masuk train, beratur. Tuan-tuan pergi bazar Ramadan, orang beratur beli mutabak tu. Tak ada tuan-tuan. Kalau ada, mukjizat lah tu. Jepun ni dia dah jadi Karakter ni dia tak boleh dibentuk dalam sehari. Okey, sebagai contoh, makan tamar adalah perbuatan yang tak pernah berlaku dalam bulan Ramadan, sebelum Ramadan kan? Okey, cuba konsisten. Buka puasa dengan tamar, akhiri sahur dengan tamar. Pendek kata, setiap hari anda jamah tamar. Tengok hari ke-22. Hari ke-22 memang kena puasa lagi. Tengok di luar Ramadan. Tengok 1 Syawal. 1 Syawal kan? Anda isteri masak kan? Jadi kita tak biasa nak makan pukul 8 pagi sebelum pergi sembahyang sunat raya tu. Nak masukkan nasi lemak tu macam tak biasa je. Ya ke ni? Macam tak percaya kan? Siapa yang tak rasa begitu, maka tidak berpuasa lah dia sebenarnya. Tapi orang yang rasa macam ganjil berbenar lah perbuatan ini. Ya ke? Ya memang ya bang. Haram puasa 1 Syawal bang. Jadi jangan rasa selesa sangat buka puasa pukul 8 pagi 1 Syawal. Kerana dia boleh menyebabkan anda lupa puasa 6 nanti. Sebab tu hebatnya Allah Ta'ala ni, Rasulullah genius. Dia faham orang beriman ni dia tak boleh lama sangat memecahkan tabiat yang baru dibentuk. Sebab tu 1 Syawal cukup lah. 2 Syawal ada orang 2 Syawal dah boleh
mulakan hari pertama puasa 6. Sebab dia kena segerakan supaya tabiatnya tidak diganggu. Sebab tu, kalau anda lepas Ramadan tak biasa makan tamar satu hari walaupun sebiji, maknanya anda belum terbentuk tabiat. Mungkin ada masalah, iaitulah anda tidak konsisten. Sebab tu Rasulullah bersabda, khairul amal afdalul a'mal adwamaha wa in qalla. Yang konsisten walaupun 2 rakaat. Kenapa tarawih? Tarawih nak ajar kita malam tu kalau boleh berjamaah. So bayangkan di luar Ramadan anda dapat karakter itu. Sekurang-kurangnya ada satu waktu anda berjamaah di masjid. Kerana di luar Ramadan kita tidak berjamaah. Jadi nampak tak macam mana Ramadan yang datang daripada Allah, psikologis kata 21 hari. Allah lebih mengetahui. Allah cipta manusia, dia buat 1 bulan. Inilah satu-satunya ibadah yang memerlukan masa 1 bulan. Dan bukan seperti zakat fitrah, buat sekali selesai, ya, ataupun seperti haji seminggu 2 minggu. Ia adalah 1 bulan. Jadi ini yang ketiga, saya namakan disiplin yang tidak boleh terbentuk kecuali dengan karakter. Dan karakter ini tuan-tuan kena faham, dia ada paksi X, dia ada paksi Y. Numbers of repetition dan apa yang disebut sebagai behavior automaticity. So makin banyak kita ulang sesuatu, maka automatiknya semakin tinggi di masa akan datang. Sebagai contoh, isteri saya lah, memang tak boleh tidur kalau tak baca buku, walaupun 10 minit, 15 minit. Sebab apa? Sebab dah dilatih begitu. Dah dilatih begitu. Membaca tu jadi darah daging kita. Dah tengok kita sendiri kan. Ada tak pernah satu hari dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan tak tengok Facebook? Weh, orang akan kata kita gila. Dan kita pun akan rasa kita gila. Kita tak boleh kalau tak boleh Facebook. Ataupun WhatsApp group. Tak payah satu hari. Ada tak dalam tempoh 1 jam sekali kita tak buka WhatsApp? Dalam tempoh 1 jam tu ada tak kita tak buka WhatsApp? Entah-entah. Memang dah jadi gear automatik. Tangan ni kalau buka phone tu tak tekan dah Quran, tekan WhatsApp dulu baru Quran. Dia dah jadi gear auto. Tahu gear auto? Dia dah tak perlu diarahkan oleh sesiapa, dia automatically. Jadi rakyat Malaysia sangat kerap baca Facebook. Termasuk kuliah Zuhur. Jadi kita kena jangan biasakan kadang-kadang. Melainkan dia ada kebaikan. Melainkan ada kebaikan, buat live ke apa, guna Facebook lah tu kan, untuk kebaikan. Yang keempat, Allahu Akbar, 5 minit lagi ya. Kalau anda belajar daripada ayat 186 pula, penting untuk organisasi ini mencapai sasaran di mana staf bukan sekadar positif mindanya, dijelaskan wawasannya dan dibetulkan disiplin karakternya, tetapi juga diumumkan ganjaran. GST mansuh, itu salah satu bentuk ganjaran. Nah, okey, apa lagi dalam bentuk ganjaran? Okey, ganjaran anda lihatnya kenapa Allah Ta'ala meletakkan Lailatul Qadar berdasarkan hadis-hadis yang sahih adalah 10 malam terakhir. Salah satu daripada malam-malam tersebut. Kenapa ya? Kerana di akhir-akhir Ramadan ramai yang sudah mula tumbang kerana memikirkan langsir raya, kuih raya, baju raya belum dibeli. Dan tarikan daripada TV dan radio mula mengganggu. Ya, betul tak? Lagu-lagu raya mula, memang ada yang dah buang terbiak, lagu raya sudah mula dipasang menjelang 1 Syawal, sedangkan masih dalam Ramadan. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala faham ramai peserta sudah turun daripada bukit kerana tak layak nak daki. Tetapi kepada yang sanggup mahu terus mendaki puncak Ramadan, maka siapa sampai puncak Allah akan berikan ganjaran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah pengumuman ganjaran kepada mereka yang konsisten 20 hari membangunkan malam-malam mereka. Susah nak bangun 10 malam terakhir kalau 20 malam kita tak bangun. Betul tak? Kalau bangun malam-malam tertentu saja dan lebih banyak tak bangun sahur, tiba-tiba nak bangun 10 malam terakhir susah sebab tidak lagi terbentuk habit tadi kan.
Habit memerlukan 20 hari, 21 hari tadi kan. Jadi kalau habit tu dah terbentuk, automatically asal pukul 4 je kita akan terbangun. Asal terbangun je pukul 4. Tanpa jam loceng. Ini luar biasa. Bukan mudah. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, sangat cantik ya Allah Ta'ala menyusun Lailatul Qadar, diletakkan di hujung-hujung Ramadan sebagai pengumuman ganjaran ya kepada mereka yang telah konsisten ya, perkara ketiga tadi ya, konsisten membentuk tabiat-tabiat baru dan menghapuskan tabiat-tabiat lama sepanjang 20 Ramadan yang pertama. Atau adakah memang ada pengumuman di TV mengumumkan Ramadan jatuh pada 27 Ramadan ke? Tak ada. Tak ada orang berani claim Lailatul Qadar jatuh pada sekian-sekian. Jadi cara paling bagus adalah apa yang Nabi kata, bangunkan 10 malam terakhir, maka kamu tak akan miss mana-mana. Khususnya malam-malam yang disebut sebagai 21, 23, 25, 27. Dan itu yang keempat. Dan sebelum itu kalau tuan-tuan perhatikan ayat 186, mesti ada sebab Allah letak selepas ayat 185. Ayat 185 cerita pasal Ramadan. Ayat 186 cerita pasal wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Inilah ganjaran Allah. Allah nak kamu 20 hari pertama sentiasa memelihara tarawih, merintih pada Allah dengan skrip yang telah disediakan oleh Allah namanya Quran. Lalu kamu banyakkan bertarawih, banyakkan menyebut Allahumma innaka afuwun karim, banyakkan bangun malam untuk merintih, meminta pertolongan daripada Allah. Maka orang-orang yang konsisten seperti ini, insya-Allah 10 malam terakhir akan ada satu malam di mana tiada doa kecuali dimustajabkan Allah. Karena ayat 186 mengenai kemustajaban doa. Itu ganjaran kepada ketaatan staf. So kena ada unsur ganjaran. Dan yang terakhir tuan-tuan, tinggal 1 minit kecemasan. Pembentangan model. Okey, bila kita mahu staf dan takaful ikhlas capai sasaran, pertama tadi mindset positif, yang kedua clear vision, yang ketiga attitude, karakter, disiplin, yang keempat apa dia? Ganjaran. Okey. Dan yang terakhir kita memerlukan idola, kita memerlukan inspiring leader, kita memerlukan tokoh, kita memerlukan someone didatangkan ke sini dan mereka adalah orang yang berjaya dalam takaful ikhlas. Baru anda percaya yang anda boleh capai sebagaimana dia telah berjaya capai. Maka apa yang saya nak sebutkan di sini, kita ada model mereka yang berjaya mencapai objektif Ramadan. Tidak lain tidak bukan, mereka adalah Ahlu Badar. Itulah model anda. Kerana Allah tidak mahu Ramadan hanya bulan Ramadan yang kamu melakukan itu dan ini tanpa model. Kalau kamu nak tengok model, apa jadi pada orang yang berpuasa? Ketika kali pertama mereka difardukan puasa, apa berlaku pada mereka? Kesan daripada puasa, kamu mungkin tertanya-tanya, okey, kayu ukur dah jelas, tapi apa model? Siapa model? Jepun? Siapa model? Nak dasar pandang ke mana sekarang? Dasar pandang kepada tentera Badar. Kenapa 313 boleh menang ke atas 1000, sedangkan 1000 lengkap dengan kuda, sedangkan yang 313 hanya ada 2 ekor kuda? Yang 1000 mentally prepare, sedangkan yang 313 mentally unprepared. 313 terlalu miskin dan daif dari sudut machinery untuk menang perang. 1000 lengkap bersenjata. Beritahu saya siapa menang? Sunan Muslim kita ajak mereka merenung perang Badar, kalaupun tidak Quran. Mereka mungkin tak nak dengar Quran, tapi kalau mereka kaji sejarah perang Badar, mereka boleh tercengang. Kalau mereka boleh study Napoleon Bonaparte, kalau mereka boleh study Hitler, kalau mereka boleh study perang-perang dunia, takkan perang Badar tak boleh study? Dengan objektif, mereka akan jumpa jawapan yang menangkan 313 ke atas 1000. Sebab kalau anda belik buku-buku perang, memang ada perang sedikit menang ke atas yang besar, jumlah sedikit menang ke atas jumlah yang besar. Tetapi kalau anda baca macam contoh 100 peperangan yang menggoncang ke dunia, saya beli di Backwolf, saya dapati perang yang orang tak ramai menang ke atas orang yang ramai kerana faktor strategi. Yang kedua, faktor kelemahan musuh yang ramai tidak bersatu, dan ada pelbagai faktor-faktor yang logik. Sedangkan perang Badar, logik tak boleh beri penjelasan. Maka di situ non-Muslim akan bertemu dengan Allah. Rupanya ada
Tuhan yang sebenar rupanya ada. Dia memenangkan orang beriman dan dia mengalahkan penyembah berhala. Kat situ saja dah jadi petunjuk. Jadi ini model kayu kuanda. Sebagaimana tentera Talut, jumlah mereka sedikit, tapi kenapa mereka menang ke atas tentera Jalut? Kerana mereka hanya minum seteguk air sahaja. Bahkan ada yang tidak minum langsung daripada air tersebut. Tuan-tuan, di luar sana ada buku saya. Kalau berminat untuk beli, saya memang baru saja menulis Kompas 114, iaitu ringkasan kepada surah-surah Al-Quran. Edisi kemas kini juga ada di bawah taduhan kisah-kisah Al-Quran. Saya mengeluarkan beberapa kisah bagaimana aspek keindahan pada kisah tersebut. Juga ada cerita buku saya Muhammad Al-Fatih, dan ada juga buku saya Ibrah Kisah Nabi Musa AS. Terima kasih banyak-banyak pada yang sudah mendengar sampai ke hujung. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.